Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Mai, Matematik Tambahan tingkatan 4 dalam tajuk Indeks, Set dan Logaritma. Kita akan pergi ke bahagian 4.3 iaitu Hukum Logaritma. Pada hari ini Cikgu Mai akan bantu anda dalam menghubungkaitkan persamaan dalam bentuk indeks dengan bentuk logaritma dan menentukan nilai logaritma sesuatu nombor. Okey, sediakan buku teks sebab nota yang Cikgu Mai ambil adalah dari buku teks dan Cikgu Mai dah ringkaskan. Okey. Okey, nah Cikgu dah ringkaskan. Cikgu ambil perkara-perkara penting sahaja. Okey, kita lihat takrifan ini. Okey, hari ini semuanya base pada takrifan ini. Mari kita baca sama-sama. Log n asas A sama dengan X jika dan hanya jika n sama dengan A kuasa X dengan A lebih besar daripada kosong dan A tak sama dengan 1. Okay, apa maksudnya? Ini adalah bentuk log. Ini bentuk log. Log n asas A. A ini adalah asasnya sama dengan X. Okay. Bentuk log boleh ditukar ke bentuk indeks. Ini bentuk indeks kita dah belajar di tingkatan 3. N sama dengan A kuasa X, di mana A ini adalah asasnya. X adalah indeksnya. Okey. Jadi, kalau ditulis dalam bentuk log, dia akan tulis macam ni. Log N asas A sama dengan X. Kalau ditulis dalam bentuk indeks, kita boleh tulis N sama dengan A kuasa X. Ini hanya sesuai untuk kes A lebih besar daripada kosong. Okay. A mesti positif. Okay. A tak boleh kosong, A tak boleh negatif. Itulah maksudnya A lebih besar daripada kosong. Dan A tak sama dengan 1. Walaupun lebih besar daripada kosong, dia tak boleh sama dengan 1. Itu keadaannya. Kalau A tak sama dengan 1, okey, 2, 3, 4 dan tak boleh negatif juga. Okey, jadi kita akan base pada ni lah. Okey. Ada contoh dekat sini. Ini bentuk indeks dan ini bentuk log. Okey, ni perkara asas lah. 4 kuasa kosong memang sama dengan 1. Kalau kita tekan kalkulator, kita tahu sama dengan 1. Tapi kita nak lihat ini adalah persamaan bentuk indeks. Kalau ditukar jadi bentuk log, nampak? Apa kita buat? Okey, kita tahu, kita lihat satu-satu. 4 ini adalah A, asas. Kosong ini adalah X. Dan 1 ini adalah N. Jadi lihat kedudukan N. N duduk dekat sini. Apa ni? N. Dan asas 4 ini akan duduk di bawah ni. Ini tempat asas. Log 1 asas 4. Dan kosong tadi indeksnya akan duduk seorang-seorang dekat sini. Kosong. Okey. Itu cara menukarnya. Okay, cara melihat takrifan ini. Okay. 10 kuasa kosong sama dengan 1. Tukar ke bentuk logaritma. Log asas 10. Ini asas. Indeksnya kosong. Letak seorang-seorang kat situ. Dan 1 nombor. Jadi, kat sini. Okay, itu 7 kuasa 1 sama dengan 7. Ini bentuk indeks. Bentuk log dia macam ni. Okay. Itu juga 10 kuasa 1 sama dengan 10. Bentuk indeks, ni bentuk log dia. Log 10 asas 10 sama dengan 1. Okey. Okey, jadi penerangan cikgu hari ini adalah base dari, kepada latih diri 49 dalam buku teks. Okey. Kita tengok apa kita buat setiap satu. Ada 5 soalan. Soalan 1, kita tukar dari bentuk indeks ke bentuk log. Soalan 2, kita berlatih menukar dari bentuk log ke bentuk indeks. Dan soalan nombor 3, mencari nilai. Okey. Ungkapan dalam bentuk log. Kita mencari nilainya. Okey, mencari nilai ni ada 2 kes, sama ada kita boleh guna kalkulator atau tak boleh guna kalkulator. Kalau dia tak bagi tahu, kita boleh guna kalkulator. Tapi kalau dia bagi tahu, tak boleh guna kalkulator, kita kena tunjukkan kaedahnya. Okey, nanti cikgu akan ajarlah. Okey, nombor 4, menyelesaikan persamaan yang melibatkan indeks. Log. Persamaan mudah aja. Okey. Macam mana nak buat. Lepas tu, bahagian yang kelima, kita lihat sikit. Apa itu anti-log? Itulah yang kita akan buat hari ini. Okey, kita pergi ke soalan 1 dulu. Okey, semuanya ni base pada ini ya. Takrifan ni tadi. Okey. Cikgu bawa takrifan ni ke bawah sikit. Okey, mari kita tengok soalan nombor 1A. Okey, nombor 1.
A. Okay, satu kita nak tukarkan bentuk log, bentuk indeks ke bentuk log. Yang diberi ini adalah bentuk indeks iaitu 3 kuasa 4 sama dengan 81. Okey, berdasarkan takrifan ini kita nampak ini ditulis sebagai A kuasa X sama dengan N. Jadi kita tahu N adalah 81, A adalah 3, A adalah asasnya 3 dan X adalah indeksnya adalah 4. Jadi kita nak tukar ke bentuk log, kita tulis log. Okey, asas kita tulis kat sini, A-nya. Okey. Jadi kita tahu kita nak kena tulis macam ni. Log asas dekat sini, N akan duduk dekat sini dan indeks akan duduk seorang-seorang dekat situ. Okey, jadi 3 N adalah 81 dan sama dengan indeksnya X adalah 4. Jadi 4 duduk dekat sini. Okay, kalau masih tak nampak, tak apa, cikgu akan tunjukkan soalan B. Soalan B, dia bagi 2 kuasa 7 sama dengan 128. 2 kuasa 7 sama dengan 128. Jadi nak tukar bentuk log, kita tulis log. Asasnya 2. Nombor N duduk seorang-seorang ni adalah 128. Dan indeksnya 7 untuk sebelah kanan. Okey. Kalau masih juga tak nampak, kita pergi ke soalan C. Dia bagi 5 kuasa 3 sama dengan 125. Okey, tukar ke bentuk log. Jadi kita tulis log. Asasnya 5. A kuasa X. Jadi 5 kuasa 3. 5 adalah asas. Okay, dan N adalah 125. Sama dengan indeksnya adalah 3. Okey. Dan soalan D, kalau masih tak nampak, 6 kuasa 3 sama dengan 216. Nak tukar ke bentuk log, tulis log. Asasnya adalah 6. Okey, dan 216, tulis kat sini. Dan indeksnya akan duduk seorang-seorang sebelah kanan. Okey, cikgu harapkan boleh jelaslah menukar. Ini asas je. Menukar dari bentuk indeks ke bentuk log. Okey. Kita teruskan ke soalan nombor 2. Okey, yang ini kita diberi dalam bentuk log, kita diminta ubah ke bentuk indeks. Okey, tengok soalan A. Diberi bentuk log asas 10. 10,000 sama dengan 4. Jadi, kita nak tulis ke bentuk indeks. Jadi, apa kita buat? Kita buanglah log ni. Kita buang log. Jadi, 10 ni akan pergi ke sebelah kanan. 10,000 kekal kat situ. Tulis 10,000 sama dengan 10 akan jadi asas kepada bentuk indeks ini. Indeks 4 akan jadi indeks. Okey. Dah kan? Kita teruskan ke soalan B. Soalan B. Log. Masih lagi asas 10. 0.0001 sama dengan negatif 4. Ini bentuk log. Kita nak tukar ke bentuk indeks. Jadi kita buang log. Jadi yang tinggal hanya 0.0001. Dan 10 ini kita akan bawa pergi ke sebelah kanan. Dan negatif 4 akan naik atas jadi indeks. Okey. Kita try soalan C. Log, ini asas 2. 128 sama dengan 7. Jadi kita nak tukar bentuk indeks, kita buang log. Jadi tinggal 128 sama dengan 2
Kita bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi asas. Dia masih asas kat sini. Dan jadi bentuk indeks pun dia pun asas juga. Kuasa 7. Indeks 7 akan jadi indeks. Dan soalan terakhir, kalau masih tak nampak, dia bagi kita asas 4 lah. Log asas 4, 64 sama dengan 3. Okey, jadi kita nak bentuk indeks. Jadi log ni tak perlu tulis dah. 64 sama dengan asas, bawa naik sebelah kanan. Dan 3 akan jadi indeks. Kuasa 3. Okey, selesai soalan 2. Menukar dari bentuk log ke bentuk indeks. Okey, kita teruskan ke soalan nombor 3. Okey, yang ini mencari nilai. Okey, untuk mencari nilai, cikgu dah beritahu tadi, kita boleh menggunakan kalkulator dan ada kalanya kita tidak dibenarkan menggunakan kalkulator. Jadi, first cikgu akan ajar guna kalkulator dulu. Okey, kita ajar yang mudah dulu. Okey, nombor 3. A. Log asas 10, 9. Okey. Kalau guna kalkulator, asas 10 tak ada masalah. Ya. Asas 10 ni kita tak tulis pun tak apa. Kita tulis log 9 saja pun dah cukup dah. Ya ni, kalau kamu nak tulis log 9 saja, semua orang tahu yang ini adalah asas 10. Kalau tak tulis asas, maksudnya dia asas 10. Okey, asas 10 kita boleh tekan kalkulator 570 ms. Kalau kamu guna 570 EX, okey. Nah, yang tu kamu boleh asas apa pun kamu boleh tekan kalkulator. Dia lebih special lah. Tapi kalau kamu guna 570 ms, kita hanya boleh tekan asas 10 saja. Okey, untuk tekan direct lah. Okey, kalau bukan asas 10, nanti cikgu ajar macam mana nak. Kita kena tukar base sikit. Tapi tukar asas tu kita akan buat kemudian. Tapi tak apa, cikgu ajar dulu guna kalkulator. Okey, jadi kita tekan kalkulator, tekan log. Okey, simbol log ada dekat sini. LOG ni. Okey, log. Okey, tekan log dan dia akan muncul lah bentuk. Dia akan keluar tu log. Okey, asas 10 tak payah tekan. Okey, kita dah tahu dia memang asas 10 ni. Okey, kita just tekan nombor tu 9. Kita tekan 9 dan tekan sama dengan. Okey, jadi kita dapat jawapannya. Banyak tu perpuluhan. Boleh tukar jadi pecahan tak? Tengok. Tak ni, tekan ni. Boleh tak? Tak tukar. Kita tekan ni, dia tak bertukar. Maksudnya tak boleh tukar jadi pecahan. Ataupun nombor bulat ke mana. Tak boleh bulat lah. Okey. Tak tukar. Jadi itulah jawapannya. Kita nak ambil berapa tempat puluhan, berapa angka bererti. Sekurang-kurangnya 4 angka bererti lah. Kita bundarkan. Okey. Jadi kita boleh tulis sama dengan 0.9542. Okey. Sampai bundar cikgu dapat macam tu. Okey, soalan B. B, log asas 10 lagi. Log asas 10, 99. Kalau tadi 9, sekarang 99. Okey, kita tekan. Cikgu tak payah tulis dah ni nah. Cikgu tulis tu nah. Tekan kalkulator. Log 99. Kita tengok dapat apa. 1.9956. Okey. Jadi cikgu tulis 1.9956. Kamu nak tulis 1.996 pun tak apa. 4 angka bererti sekurang-kurangnya. Tengoklah kalau dia minta, kita kena ikutlah apa yang dia minta. Kalau dia tak minta, sekurang-kurangnya 4 angka bererti. Okey, jadi kita dapat 1.9956. Okey, mudah kan? Tekan kalkulator je kan? Okey, seterusnya soalan C. Soalan C, hati-hati sikit. Nombor yang diberi adalah dalam bentuk pecahan. Log asas 10 dan ada bentuk indeks pula tu. Ada indeks, ada kuasa 3. 5/6 kuasa 3. Macam mana nak tekan ni? Okey, tak ada masalah. Cikgu tekan dulu. Log
Log, kita tahu log ini memang asas 10. Masih asas 10 nah. Jangan lupa kurungan. 5/6 tutup kurungan sebab kuasa 3 tu dekat luar. Jadi kuasa 3 tekan sama dengan. Okey, dia lambat sikit keluar. Tu dah. Dapat negatif jawapannya. Okey. Untuk cara tekan kat atas tu, macam ni cikgu tekan. Sebab semua kalau guna 570 ms macam ni lah. Okey. Jadi kita dapat jawapan dia negatif 0.2375. 2375. Okey. Soalan D. Asas 2. Log asas 2, 64. Okey. Cikgu tak boleh kata tak boleh tekan kalkulator yang ni ya. Tapi yang atas ni memang boleh tekan kalkulator direct lah, tak ada masalah sebab asas 10. Tapi yang ini asas 2. Asas 2 kalau 570 ms dia tak mampu untuk tekan direct. Jadi macam mana nak tekan kalkulator? Okay, cikgu ajar guna tekan kalkulator dulu. Sekali tanpa tekan kalkulator. Okey, sama dengan kita tukar dia jadi asas 10. Nak menukar asas, cikgu akan terang kemudian ada bahagian yang menukar asas. Tapi setakat ni cikgu akan tunjuk dulu. Kamu just tulis log 64. Kamu bahagi dengan log 2. Okey, itu kalau nak tekan kalkulator. Okey, jadi kita pun tekan. Log 64 bahagi log 2. Okey, kita dapat 6. 6. Tak macam mana cikgu tekan kat atas tu. Okey, log 64 bahagi log 2. Kita dapat 6. Okey, untuk soalan ini, kalau biasanya dia akan uji supaya kita tak tekan kalkulator. Jadi kalau tak tekan kalkulator, bagaimana? Okey, log asas 264 kita boleh buat tanpa menggunakan kalkulator. Okey, jadi bagaimana kalau tanpa menggunakan kalkulator? Okey, cikgu akan tunjukkan. Log asas 264, kita anggap ianya adalah sama dengan X. Kita buat andaian. Andaikan log 264 sama dengan X. Jadi kita boleh tukar bentuk log ini ke bentuk indeks. Tadi kita dah buat dalam soalan nombor 2. Jadi macam mana nak tukar? Tulis 64 sama dengan 2 kuasa X. Dan kita nampak sebelah kanan kiri ini 64, kita boleh tukar jadi asas 2. 2 kuasa berapa 64? 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 4, 2 kuasa 3, 8, 2 kuasa 4, 16, 2 kuasa 5, 32, 2 kuasa 6. Jadi 2 kuasa 6 sama dengan 64. X. Asas dah sama. Jadi X sama dengan 6. Kita samakan indeks. Okay. Sebab asas dia dah sama, kita bandingkan indeks. Kita dapat X sama dengan 6. Okey, itu kalau tanpa guna kalkulator. Soalan D. Soalan E. Log asas 3, 81. Cikgu nak buat gambar kat sini. Soalan E. Log asas 3, 81. Okay, cikgu akan tunjukkan tanpa guna kalkulator. Jadi kita andaikan dia sama dengan X. Kita tukar dia ke bentuk indeks. 81 sama dengan 3 kuasa X. Okey. Jadi 81 kita boleh tukar jadi asas 3. Tukar dia dalam bentuk indeks juga. 3 kuasa berapa? 3 kuasa 1, 3. 3 kuasa 2, 9. 3 kuasa 3, 27. 3 kuasa 4, 81. Jadi 3 kuasa 4 sama dengan 81. Jadi sama dengan 3 kuasa X. Asas dah sama. Kita bandingkan indeks. Indeksnya 4 sama dengan X. Jadi kita ada X sama dengan 4.
Okey, nak tekan kalkulator mudah aja, tekan log 81 bahagi log 3. Maksudnya kita dah tukar dia ke asas 10. Okey, kalau guna 570 ms. Kalau guna 570 EX, yes, boleh terus tekan je. Okey, log asas 3 81. Okey, tu dapat 4. Lebih mudahlah. Okey, tapi kalau dia kata tanpa guna kalkulator, mesti tunjuk macam ni. Okey. Soalan apa lagi? Yang lain lebih kurang sama je. Cikgu tak mau tunjuk dah lah. Cukuplah sampai E. Okey. Okey, selesai soalan 3. Kita pergi ke soalan 4. Kita tengok soalan nombor 4. Selesaikan persamaan. Okey, dia bagi kita persamaan yang berbentuk log. Bentuk log. Kita tengok soalan 4A. Log asas 2X sama dengan 5. Jadi kita tahu kita boleh tukar ke bentuk indeks. Jadi X sama dengan, buang log lah, nak tukar bentuk indeks. Dan kita tahu tadi 2 bawa ke sebelah kanan. Dan 5 akan jadi indeks. Jadi X sama dengan 2 kuasa 5. Jadi X sama dengan, tekan kalkulator, kita dapat 32. Okey, 2 kuasa 5. Okey, soalan B. Log asas 8X sama dengan 3. Okey, sama jugalah. Okey, dengan yang atas ni, kita nak tukar ke bentuk indeks. Kita nak cari X ni. X sama dengan 8 bawa ke sebelah kanan, 3 akan jadi indeks. Okey, tukar je ke bentuk indeks. Dan dalam bentuk indeks, kita boleh tekan kalkulator. 8 kuasa 3. Kita dapat 512. Jangan tekan 8 kuasa 3 tu, bagi yang tak nak tahu. Tu 8 kuasa tu, lambang kuasa tu ada. Tu segitiga tu. Macam tu. Segitiga tu. Lebih terbalik. Okey, sama dengan 512. Okey. Soalan C. Log asas 2X sama dengan 8. Jadi, kita tukar ke bentuk indeks. X sama dengan 2 bawa sebelah kanan. Dia jadi 2 kuasa 8. Jadi, 2 kuasa 8. Tak ingat, tekan kalkulator, dapat 256. Jadi, kita dapat X sama dengan 256. Okay, selesai soalan 4. Kita pergi ke soalan nombor 5. Untuk soalan nombor 5, kita lihat contoh 24. Mudah aja, tak ada apa. Nak tekan anti-lock 0.1456. Tekan anti-lock 0.1456 sama dengan dapatlah jawapannya. Just tekan kalkulator je. Tapi macam mana nak tekan kalkulator tu? Apa itu anti-lock? Okey. Kita tengok kalkulator kita. Okey. Dekat sini lock. Okey, kalau nak tekan anti-lock, kita tekan shift dulu. Tekan shift dan tekan lock. Okey, kamu akan dapat macam tu, dia akan tulis. Ada 10 kecil macam tu. Dan anti-lock apa? Tengok nombor dia. Okey, 0.1456. Kita pun tekan 0.1456 sama dengan. Ada? Anti-lock dia takkan tulis anti-lock dalam kalkulator kita. Dia tulis 10 kecil. Kita tengok 10 kecil tu. Ni. 10 kecil dan nombor. Kita tulis nombor kat depan dia. Kan itu jawapan dia. Macam mana nak dapat 10 kecil tu? Tekan shift lock. Okay. Jadi, kita dapat jawapannya. Jadi, kalau cikgu tunjuk satu je dah lah. Soalan nombor 5A. Okay. Dia nak anti-lock
2,1423 sama dengan, okey, jadi tekan shift lock, shift lock dan tekan nombor tu 2,1423 dan tekan sama dengan. Jadi kita akan dapat 138,77. Okey. Dalam kalkulator 10 kecil tu ada. 10 2143 20 log. Okey, kalau negatif tak ada masalah. Kita ambil satulah nombor negatif. Cikgu buat soalan F. Okey. Anti-log negatif 4,5555. Ada 45 tu. Jadi kita tekan shift lock. Okey, bila tekan shift lock dia akan dapat 10 kecil macam tu. Lepas tu tekan nombor tu. Negatif 4,5555 tutup kurungan sama dengan. Oh tu kita dapat jawapan dia. 0,00 bla 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 macam tu. Okey, salin lah. 0,002783. 2783. Okey. Ini dalam bentuk perpuluhan lah. Kalau sekiranya kalkulator kamu dapat dalam bentuk piawai, apa jadi macam ni? Ada juga kemungkinan tu nah. Setengah orang dia akan dapat macam ni. Lepas tu dia kata, alamak cikgu macam mana nak buat ni? Dia tekan-tekan 10 kuasa tu, lepas tu dia dapat macam ni. Ada macam ni. Tu nampak tu ada perpuluhan kat tepi. Ni. Nampak? Ada kuasa tu. Ini bentuk piawai. Jangan risau. Apa kamu perlu buat hanyalah tukar mod ni. Okey, tekan mod ni. Mod. Tekan sampai kamu jumpa tu 3 tu. Tekan nombor 3 dan norm 1 atau 2, kamu pilih 2. Pilih 2. Ya, dia tukar balik ke bentuk perpuluhan. Okey. Tukar macam tu je. Okey, itulah jawapannya. Okey. Okey, cikgu rasa yang lain-lain tu kamu boleh buatlah sendiri nah. Okey. Dan jangan lupa buat latihan dalam buku modul kita. Okey. Sekian saja untuk hari ini. Bahagian permulaan untuk hukum log. Kita akan teruskan lagi dalam siri yang seterusnya untuk hukum log. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.